bila solar dah masuk, TNB akan hilang klien. Dia akan hilang customer, consumer dia akan hilang, customer dia orang akan hilang, which is T20 lah kan. So pendapatan TNB akan berkurangan. TikToker kata NETR ni untuk kayakan peniaga solar luar negara dan akan miskinkan TNB. Betul ke ni? Tak betul lah. Kalau kat tempat lain dia dah lama kena saman lah. Sebenarnya kalau dilihat kepada prestasi saham TNB daripada 2 bulan sebelum NETR dilancarkan bermula Mei hingga ke Julai, sebenarnya saham TNB harga dia naik dan naik dan naik sebenarnya. Jadi yang ini YB Viral tu dia tak pergi check lah kenapa harga saham TNB naik. Dan dari segi pengumuman NETR tu, antara yang paling nampak mendapat laba daripada itu juga adalah TNB. Malah NETR itu dilancarkan dalam 2 fasa. Fasa pertama saya yang lancarkan, fasa yang kedua tu PM yang lancarkan. Siapa yang menjadi tuan rumah yang menganjurkan pelancaran itu adalah TNB. Sebabnya ialah kerana TNB tahu bahawa peralihan tenaga ini adalah satu anjakan yang sangat penting, bukan saja kepada negara, tapi laba tu TNB yang akan dapat. Bagaimana pengurus-pengurus dana menentukan saham mana dia nak melabur? Dia sebenarnya, kalau pengurus dana ni katakanlah dia duduk di London, dia duduk di Tokyo, dia duduk di New York kan, dia ada syarat-syarat dia akan tengok dan menilai berdasarkan beberapa parameter-parameter tertentu. Dan satu parameter yang utama ialah tentang kepatuhan kepada usaha-usaha untuk membaiki kesan perubahan iklim. Sebab itu dia tengok carbon footprint itu sebagai satu parameter yang utama. Kalau kita lihat kepada TNB, penjanaan TNB itu termasuklah juga daripada loji jana kuasa yang menggunakan arang batu. Jadi dari segi kandungan karbon, pelepasan karbon tu tinggi. Dan itu bukan saja kepada TNB, dia juga kepada seluruh Malaysia. Jadi sebab itu sebelum NETR, pelabur antarabangsa, pengurus dana yang menentukan saham mana dia nak beli dan nak melabur ni, dia merasakan bahawa kaunter-kaunter di Malaysia termasuklah TNB perlu melakukan sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh untuk meningkatkan pematuhan kepada perubahan iklim. Sebab itu bila NETR dilancarkan, kerajaan membuat anjakan yang besar mengenai sasaran kapasiti penjanaan tenaga daripada sumber boleh baru. Kemudian pada masa yang sama kerajaan juga menunjukkan cara-cara dan kaedah-kaedah yang akan dilaksanakan. Itu menimbulkan keyakinan di kalangan dana pelaburan antarabangsa. Sebab itu kita tengok kaunter TNB mendapat untung selain daripada kaunter-kaunter lain yang di dalam solar lah kan. Itu satu perkara yang nak menjawab sama ada TNB ni rugi ke tidak. Dan saya harap dapat menjawab fitnah daripada YB Viral tu lah. Tapi dari perkara yang besar juga pasal solar, dia kata syarikat-syarikat solar antarabangsa, saya ingat dia ni tak pernah semak. Sebenarnya Malaysia adalah antara pengeluar panel solar yang besar di dunia. Jadi bila kita tingkatkan lagi sasaran tenaga boleh baru kita melalui NETR, maksudnya kita boleh menskalakan industri panel solar. Dan ini akan memberi laba bukan saja kepada TNB tetapi industri-industri lain, termasuklah yang akan membuka peluang pekerjaan baru kepada anak-anak Malaysia ini dalam bidang yang sebelum ini tidak ada lah, termasuklah panel solar, pemasangan solar dan sebagainya kan. Sebab itu setakat ini saya tengok rancangan kita melalui NETR ni mendapat sambutan yang baik. Dan kalau ia sesuatu yang akan membawa
kerosakan kepada TNB, tak adalah TNB sama-sama bersungguh-sungguh bersama-sama dengan kerajaan menggerakkan NETR ini, kerana TNB juga tahu bahawa ini adalah penting untuk pertumbuhan dan kemampanan TNB di masa akan datang sebagai sebuah syarikat utiliti.